Hey guys, so hari ini kita belajar formula empirik dan juga formula molekul. Apa itu formula kimia? Formula kimia ni kita gunakan huruf dan juga nombor subscript untuk mewakilkan. Okay, huruf untuk mewakilkan atom, nombor subscript untuk menunjukkan bilangan setiap jenis atom. For example, karbon dioksida. Daripada nama tu, kamu tahu kita ada atom karbon dan atom oksigen di dalam. Okay, tapi karbon dioksida menunjukkan ada dua atom oksigen di dalam. Macam mana kita tuliskan bilangan dia? Kita gunakan number subscript. Okay, so ini formula kimia untuk karbon dioksida. Again, huruf ini untuk mewakilkan atom. Okay, nombor subscript di bawah ni untuk mewakilkan bilangan setiap jenis atom. Hari ini kamu akan belajar formula kimia dan formula empirik. So, apa perbezaan kedua-dua ni? Okay, formula molekul adalah formula yang menunjukkan bilangan sebenar atom. Manakala formula empirik menunjukkan nisbah terringkas. For example, di sini kamu ada glukosa. Formula molekul bagi glukosa adalah C6H12O6. Kalau kamu belajar perfaktoran, kamu boleh nampak benda ni boleh difaktorkan. Perkali boleh dikeluarkan. Okay, so kalau kita keluarkan perkali, kita akan dapat perkali dia 6. Okay, dan bila nisbah dia diringkaskan, kita akan dapat CH2O. Ini adalah formula empirik, nisbah yang teringkas. Kalau kita darab balik perkali ini, C akan jadi 6, H akan jadi 12, O akan jadi 6. Which means itu dia akan kembali kepada formula molekul. So, tolong faham, formula molekul ni again adalah bilangan sebenar. Formula empirik pula adalah untuk menunjukkan nisbah terringkas. So, ini adalah contoh-contoh bahan dengan formula molekul dan formula empirik masing-masing. Contohnya air. Air ni dia tidak boleh diringkaskan lagi. So, formula molekul dia adalah sama dengan formula empirik. Tapi contoh di sini propena C3H6, dia boleh diringkaskan. Kita keluarkan perkali 3 dan kita akan dapat formula empirik dia CH2. Right? So, bear in mind, kalau formula molekul tu sudah cukup ringkas, kamu tidak boleh ringkaskan lagi. Itulah formula empirik dia. Okay, now kita belajar untuk mengira. Macam mana kamu menentukan formula empirik kalau kamu diberikan jisim? Okay, so di sini satu sampel kalium bromida mengandungi 6.2 gram kalium dan 12.8 gram bromin. Apakah formula empirik kalium bromida? Now, this one kamu kena hafal jadual. Okay, susunannya daripada unsur, kemudian jisim, bilangan mol atom, nisbah mol atom dan nisbah teringkas. Okay, Beda akan tunjuk satu-satulah macam mana mau isi. So, untuk unsur, kita ada unsur kalium dan kita ada unsur bromin. Okay, so isi je lah di sini. And then jisim kamu boleh dapatkan daripada soalan direct di situ 6.24 dan juga 12.8. Untuk yang ketiga ni, bilangan mol atom. Previously, kamu sudah belajar. Daripada jisim, kamu boleh cari bilangan mol. Cara dia adalah jisim dibahagikan dengan jisim atom relatif. Dan kamu akan dapat bilangan mol. So, kamu aplikasikanlah benda tu di sini. Untuk bromin, 12.8 bahagi dengan 80. 80 ni adalah jisim atom jisim atom relatif dia lah. Alright, so kamu akan dapat bilangan mol yang sama. Kalau ada yang confused, di mana mau dapat jisim atom relatif? Benda ni kamu boleh dapat dalam textbook muka surat 176. Kalau tidak, madam sudah bagi dalam Google Classroom. Okay, kadang-kadang jisim atom relatif akan diberi dalam soalan lah. So, no need to worry about that. So, bila kamu dapat bilangan mol kedua-dua ni, kamu kena tengok mana satu bilangan mol yang paling kecil. So, here bilangan mol dia sama. So, tidak masalah lah. Apa yang kamu kena buat, kamu kena ambil bilangan mol yang paling kecil, kamu letak di bawah. So, since bilangan mol dia sama, tidak masalah lah. Okay, kamu letak 0.16 di bawah and then kamu bahagikan 0.16 bagi 0.16. So, nisbah dia adalah 1. Bromin pun sama, 0.16 bagi 0.16, kamu akan dapat nisbah 1. So, nisbah mol teringkas dalam soalan ini adalah 1:1. So, macam mana kamu tulis formula empirik? Ini baru nisbah. Okay, ini baru nisbah. Dia belum formula empirik lagi. Kamu kena tulis formula empirik. Ini maksud dia ada satu kalium,
ini pula ada satu bromin. So untuk menulis formula empirik tu kamu tulislah KBr. So ini jawapan. Okay, ini satu lagi contoh. Kalau yang macam tadi, bilangan mol atom itu sama. Macam mana pula kalau bilangan mol atom itu berbeza? So kalau kita tengok sini, kita ada 1.35 gram aluminium dan kita ada 1.2 gram oksigen. Untuk cari bilangan mol atom, kita bahagikan dengan dia punya jisim atom relatif. Untuk aluminium, kita bahagikan dengan 27, kita akan dapat 0.05. Untuk oksigen, kita bahagikan dengan 16, kita akan dapat 0.075. So, bandingkan kedua-duanya. Antara aluminium dan oksigen, okay, bilangan mol atom yang kecil adalah 0.05. Okay, so nilai ini kita letak di bawah. Okay, nilai itu kita letak di bawah. So, untuk aluminium dia akan bahagi dengan diri sendiri, dia akan dapat 1. Tapi untuk oksigen, bilangan mol oksigen ini dibahagikan dengan bilangan mol yang kecil. So, kita akan dapat 1.5. Notice di sini, dia ada perpuluhan. Selalunya, nombor subskrip itu perlu berada dalam nombor bulat. So, macam mana kita bulatkan benda ni? Kamu tidak boleh bundar, jangan bundar direct. Sebab di sini terang 1.5. So, untuk genapkan benda, bukan genapkan, untuk bulatkan benda ni, kita boleh darab dengan 2. 1 darab 2 kita akan dapat 2, 1.5 darab 2 kita akan dapat 3. So ini adalah nisbah mol yang teringkas. So macam mana kamu tulis formula empirik dia? Kamu ambillah aluminium Al, itu adalah huruf dia, nombor subskrip dia adalah 2. Oksigen O dan nombor subskrip dia adalah 3. So ini adalah formula empirik untuk aluminium oksida. Okay, so hopefully boleh faham di situ. Ini adalah satu contoh lagi. Okay, now sometimes dia tidak bagi jisim, tapi dia bagi peratusan. Ramai akan confuse. Kalau dibagi peratus, macam mana nak mau kira? Well, direct saja. Ambil sahaja peratusan ini, direct tukar kepada gram. So, for example, di sini 64.62% carbon. So, karbon kamu ada 64.62 gram. Okay, sama juga dengan hidrogen, kamu boleh terus tulis 10.77 gram, and oxygen 24.61 gram. Okay, this one madam tidak akan tunjuk cara menjawab, but I do give you the answer here. So please try to do it on your own. Tengok betul ke tidak, sama ke tidak jawapan kamu dengan apa yang madam tulis di sini. Kalau sama, means kamu fahamlah apa yang madam explain tadi. Kalau kamu dapat jawapan yang berbeza, means kamu belum dapat faham sepenuhnya. So, I would suggest kamu untuk repeat balik penerangan tadi. Okay. So, tadi kita cari formula empirik. Sekarang, macam mana pula kalau dia bagi formula empirik dan dia minta cari formula molekul. So, di sini ada dua contoh. Kalau dia minta kamu cari formula molekul, ada dua benda yang dia kena bagi. Okay, dia akan bagi kamu formula empirik dan dia akan bagi jisim molekul relatif. Okey, apa fungsi kedua-duanya? Fungsi ni untuk kita cari pekali. Right? So di sini kita masukkan dulu formula empirik dan juga N. N ni mewakili pekali lah. So kita mau tahu berapa nisbah yang sebenar. Okey, so ini adalah jisim molekul relatif. Okey, so di sini kamu masukkan 12 tu adalah jisim atom relatif untuk karbon, ada 2 hidrogen dan 1 adalah jisim atom relatif untuk hidrogen. Okey, kamu totalkan 14N sama dengan 56. So, berapa perkali dia? Kamu bahagilah 56, kamu bahagikan dengan 14, kamu dapat dengan 4. But this one, ini hanya satu markah. Ini kamu baru cari perkali, kamu belum bagi tahu berapa dia punya formula molekul. Oh, sorry, this one ada typo. Bukan formula empirika, formula molekul. Really sorry. Okay. So, di sini, macam mana kamu tulis formula molekul ya? Formula empirik dia CH2. Kamu darab je lah. Darab 4 sini, darab 4 di sini. So, kamu akan dapat C4H8. Okay. Contoh yang kedua, kamu diberi formula empirik CH2O. Jisim molekul relatif adalah 180. Again, fungsi kedua-dua maklumat ni adalah untuk kamu cari pekali.
Okay, 180 bahagi dengan 30 kita akan dapat 6. So daripada 6 ni, perkali 6 ni kamu darabkan ke dalam ke dalam formula empirik, then kamu akan dapat dia punya formula molekul. Okay, so benda ni selalunya 2 markah lah. So kalau kamu cuma berhenti di perkali ni, kamu akan dapat 1 markah. Tapi sayanglah sebab kamu just perlu masukkan ke dalam formula empirik dan kamu dapat formula molekul. So don't stop there. Okay, kamu kena buat sampai kamu dapat jawapan akhir. Right? Okay, so last but not least, ini adalah dia punya latitude to be. Again, kalau kamu mau post the video dan jawab di sini on the spot, boleh. Kalau tidak, kamu boleh check dalam PDF file yang Madam provide nantilah. Okay, so that's all for today. Thank you very much.